Kalau dahulu mungkin orang boleh kata awak sokong belah A, awak sokong belah B. Tapi hari ni bagi saya tak relevan lagi kalau kita kata macam tu. Sebab A dan B ini saling melompat ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang. Kalau kita meletakkan diri kita pada mana-mana warna dan kedudukan dan pada mana-mana satah tertentu, kalau kita meletakkan diri kita dalam kedudukan tersebut dan kita menjadi sangat taksub, maka akan menyebabkan satu hari nanti kita akan malu dengan diri sendiri bila mana pemimpin kita itu lompat ataupun mengubah haluan dan dimensi mereka, akan menyebabkan masa tu kita akan rasa macam penat aku berjuang selama ni, penat aku maki dia selama ni, akhirnya pemimpin aku salam dengan dia. Sebab tu saya rasakan untuk politik 2020 dan ke atas ini sudah tidak relevan lagi untuk kita meletakkan ketaksuban itu sebagai main. Sebenarnya ketaksuban ini bukan kata sekarang, dahulu pun tak boleh pun. Tetapi nak bagi tahu di Malaysia, janganlah, kerana tak membawa ke mana pun ketaksuban itu. Awak warna apapun, kita sebagai rakyat kita bersatulah. Kalau dahulu kita berpisah begini di kiri dan kanan, sekarang biarlah kita berpisah pun begini, atas dan bawah. Mereka itu ibarat satu, mereka melompat ke sana dan ke sini, tetapi kita yang meletakkan sempadan, sedangkan kita semua rakyat sama. Saya buktikan uh, filem filem Syahmi Syazli Mat El Tote, uh, apa kaitannya, saya nak bagi tahu macam ni. Filem Syahmi Syazli tu, kenapa dia begitu rancak dan naik tinggi sangat rating dia. Walaupun ada orang komen kita tak apa nak sonok, tapi saya nak bagi tahu sebab Syahmi dia datang daripada kelompok orang macam kita, kebanyakan marhain duduk di YouTube buat dan dekat dengan orang. Sekali dia masuk kepada zon eksklusif itu, kelompok rakyat yang ada di sekelilingnya tak peduli apapun konten filem itu, kami akan turun support kamu. Dan kerana sayangnya kita kepada beliau, kepada Asif sudah tentu, kepada Yo sudah tentu, maka itu nak bagi tahu kekuatan kasih sayang rakyat itu. Tanpa regardless of races, regardless of any politic flags, kita tak peduli pun. Itu salah satu contoh lah. Mungkin saya nak buat satu tajuk yang lain tentang filem Mat El Tote tu nanti. Tapi saya nak berbalik kepada lagu Tok Ki dan Rohana Jalil. Nampak? Lama tak bercakap. Ni hari ni jadi panjang. Uh, Lagu Naluri Cinta ni saya tak boleh nak memasukkan dalam video ni, nanti dia jadi copyright. Tapi tuan-tuan dengarlah lagu tu, lirik dia itu, dia mengajarkan kepada kita sesuatu. Mungkin lain orang, lain penafsiran mereka. Tapi bila saya balik kerja, bila buka radio, sinar, dengar lagu ni, saya rasa macam there is something yang penulis lirik ni nak bagi tahu kepada kita. Mungkin penafsiran kita berbeza. Saya claim, saya bagi tahu kok, saya dibuat disclaimer siap-siap macam tu. Tetapi bagi saya melihat lagu ini, penafsiran di sudut saya melihat lagu ini sebagai sindiran kepada warga politik tanah air dan suasana politik di tanah air kita ataupun mungkin di seluruh dunia lah. Bagaimana orang-orang politik itu. Kalau kita mendengarkan lagu tu, saya tak boleh buka, saya tak erti buka kat sini. Tapi lagu tu, saya nak bagi tinggi sikit, saya nak try. Okay. Dia dimulakan dengan part Rohana Jalil tu, dia kata apa? Di daerah itu langit kelabu sejak lama. Sedap pakai ni no. Aku rasa sedap ni, orang lain rasa tak sedap apa. Kan? Di daerah itu langit kelabu sejak lama. Saya ulang lah. Di daerah itu langit kelabu sejak lama, mentari di situ tiada lagi bercahaya, degup jantung dan denyutan nadi, di setiap saat ada yang terhenti melalui penderitaan hari ke hari. Itu rangkap yang pertama. Di daerah itu langit kelabu sejak lama. Mungkin daerah itu merujuk kepada negara kita ataupun ruang lingkup politik tanah air. Mentari di situ tiada lagi. Dah tak ada lah sinar cahaya, tidak ada dah orang kata apa, keambil beratan terhadap rakyat, prinsip-prinsip dasar-dasar yang kita nampak menyokong kita. Bukan tidak ada, tetapi tuan-tuan nilaikan sendirilah hari ni macam mana kan. Ada itu pastinya ada. Kita tak boleh kata sampai tak ada tu weh. Tetapi nak bagi tahu malapnya cahaya di situ, di daerah itu, kerana prioriti mereka ketika ini adalah tentang bersilat sesama mereka tentang kedudukan dan jawatan mereka. Seringkali kita ini menjadi mangsa. Itu poin saya. Kita telah disuruh untuk PKP berbulan lamanya. Kita ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang sampai tak makan. Kita rela demi nak pastikan COVID ini berhenti. Kita jaga kita. Namun atas beberapa
keputusan politik, kepentingan politik, kehendak politik, akhirnya mereka turun ke medan dan menyebarkan semula apa yang kita sedang hadapi sekarang, dan jumlah itu naik mendadak. Dan hari ini siapa berani menyentuh mereka? Mereka masih lagi bercakap dengan nada-nada yang angkuh, dan saya kira masih lagi mengatakan mereka betul. Dan kita masih lagi menyokong mereka. Itu yang saya rasa macam this is not right. Bukan kita tak mengenang, ada sebilangan besar di antara mereka yang mempunyai ijazah terhadap rakyat. Tapi itu bukan bererti kita boleh bebas membuat apa sahaja kehendak yang kita nak. Okay? Sebab tu dalam lagu tu kata, mentari di situ tiada lagi, tak bercahaya dah. Okay? Degup di jantung dan denyutan nadi, di setiap saat ada yang terhenti. Melalui penderitaan hari ke hari. Itu degup jantung siapa? Rakyat. Rakyat ni setiap saat, setiap masa, degupannya berhenti. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang belum dapat pekerjaan, ada yang hutang dia bertambah, ada yang diisytiharkan muflis, ada yang dilelong rumahnya, ada yang ditarik keretanya, ada hubungan kekeluargaan yang terpisah, ada sahabat yang sudah berbalah. Ini rakyat hadapi setiap hari. Sedangkan mereka yang di atas sedang berbicara tentang kemewahan, tentang pangkat, tentang kedudukan, tentang lompat, tentang dan sebagainya. Tetapi kita rakyat ini setiap saat itu ada denyutan yang berhenti. Itu poin dalam lirik, dalam rangkap yang pertama. Okay. Kemudian rangkap yang kedua, Tok Ki sambung. Disedari betapa gelap mata yang memandang, betapalah jiwa yang syarat menanggung penderaan. Hanya kesalahan dan kata-kata, sedang tindakan jauh dari nyata. Semakin jelas kemunafikan makhluk bernama manusia. Disedari betapa berat mata yang memandang, betapalah jiwa yang syarat menanggung penderaan. Hanya kesalahan dan kata-kata. Mereka kadang-kadang mereka mengaku silap, kadang mereka mengatakan minta maafkan kami dan sebagainya, macam-macam lah alasan dan ucapan yang mereka sajikan. Tetapi kata Tok Ki dalam lagu itu, sedang tindakan jauh dari nyata. Sedangkan tindakan mereka itu tak menunjukkan keinsafan mereka. Seringkali bicara mereka itu akan menyebutkan for the sake of rakyat. Kita buat ini demi rakyat. Kita buat ini demi rakyat. Baik wacana itu daripada pembangkang, baik wacana itu daripada kerajaan, mereka masih bercakap laras yang sama. We are doing this for rakyat. Kami buat ini untuk rakyat. Saya pun tak faham lah. Saya takut cakap bab ni. Tapi yes, ada. Tapi kadang-kadang kita jadi macam rimah dengan kata-kata itu. Sudah berapa kali dah hampa gunakan nama kami untuk menghalalkan tindakan jahat hampa. Itu poin saya. Bila hampa buat lompatan itu dan lompatan ini, hampa katakan itu adalah untuk rakyat. Bila hampa buat segala tindakan-tindakan yang tanpa peduli PKP dan sebagainya, hampa kata itu untuk rakyat. Itu lagi. Seronok mic ni lah. Kemudian dalam keadaan kekalutan itu, Agong telah menitahkan demikian dan demikian. Hampa buat lagi, hampa kata ini untuk rakyat. Saya tak boleh terima orang yang membuat sesuatu kesilapan berulang-ulang dan seringkali dia mengatakan kesilapan itu dibuat untuk kita. For the sake of us. Saya tak boleh terima. Sebagaimana seorang isteri yang melihat suami dia itu curang, kantui. Kemudian dia kata kat suami dia, kenapa selama ini awak menipu saya? Maka lelaki dia akan jawab, saya menipu sebab saya nak jaga hati awak. Perempuan tak boleh terima benda tu. Dia kata, jangan libatkan saya dengan kejahatan awak. Jangan libatkan saya tentang penipuan awak. Jangan disebabkan saya, awak buat jahat, awak kata sebab saya. Saya tak boleh terima. Begitu juga rakyat. Berapa kali dah tindakan kamu itu ke sana ke sini, buat itu dan buat ini, dan kita dapat melihat keuntungan dan roba politik yang awak dapat dan awak mengatakan kami buat itu untuk rakyat. Betul lagi. Macam ceramah politik lah. Tapi itu yang berlaku. Sebab tu saya sampai satu tahap saya tak boleh terima benda ni. Sebab tu akhirnya saya melihat warna apa pun awak pakai di atas, lambang apa pun yang awak pikul di atas, bagi saya sebagai rakyat bawahan awak sama. Selagi mana awak baik, warna dan lambang apa yang awak pakai, saya hormat awak. Kalau awak menipu, berdusta, rasuah dan sebagainya, minta maaf. Sebab kita rakyat, kita ada hak kita. IC kita sama warna dengan mereka.
Itu yang Tok Ki sebut. Tindakan nun jauh dari tindakan nun jauh dari nyata, semakin jelas kemunafikan makhluk yang bernama manusia. Semakin jelas. Cakaplah apa saja. Selagi para pemimpin itu tidak bermuhasabah untuk duduk sebentar dengan rakyat, melihat keluh dan kesah, kita berapa ramai kehilangan pekerjaan, sedang mereka menguntung untung dan segala jawatan dan kebesaran. Tuan, kita sekarang berada dalam fasa yang cukup serius. Baru ni sebut tentang darurat. Alhamdulillah tak jadi darurat. Tapi sebenarnya kita dah lama darurat. Darurat tentang penyakit sosial yang sedang yang sedang tak tahu nak habaq lah di peringkat remaja, di peringkat orang tua, di peringkat muda belia. Darurat sedang tentang kesedaran agama. Darurat tentang berapa ramai umat Islam yang solat di Malaysia ini. Darurat tentang kecantikan ilmu. Darurat tentang berapa banyak bayi yang dibuang. Banyak tuan-tuan. Kalau nak nilai darurat di sudut itu, dah lama dah kita ini darurat sebenarnya. Cuma kita cuba menafikan fakta yang sebenar. Dan kita sebenarnya menjadi sebuah negara yang sedang membohongi diri kita sendiri. Kita mengatakan kita hebat, maju dan berjaya, sedangkan di dalamnya itu dipenuhi dengan pelbagai penyakit. Ini yang berlaku kepada Amerika Syarikat. Mereka mengulang-ulang kepada dunia bahawasanya Amerika Syarikat sebuah negara yang hebat dan besar, greatest country. But di dalamnya itu penuh dengan kebobrokan, kerosakan, kejahilan dan kebodohan. Dahulunya kita mengatakan kalau nak melihat kepada kepandaian, kita lihat Amerika Syarikat. Sedangkan COVID membuktikan betapa bodohnya rakyat Amerika Syarikat. Bukan semua, tapi kebanyakannya. Isu-isu yang remeh-remeh tentang toping dan sebagainya. Saya tengok di dalam Discovery Channel kan, ada yang perempuan tu pakai toping, dia tebuk bulat di tengah, dia kata, saya tebuk bulat di tengah ni sebab saya nak senang bernafas. Lagu tu pun ada. Ramai. Bukan satu dua benda. Banyak lagi. Allah Ta'ala tunjukkan melalui COVID, Tuhan mendedahkan kebodohan dan kepincangan mereka itu. Yang saya baca dalam laporan di dalam silap saya dekat BBC ke yang mengatakan ada beberapa dalam orang kerajaan itu buat tender untuk menipu toping dan sebagainya. Banyak. Ada orang mengambil kesempatan dalam kesusahan. Itu yang berlaku di Amerika Syarikat. Saya tak pasti di Malaysia. Sebab tu kata Tok Ki dalam rangkap kedua itu semakin jelas kemunafikan makhluk yang bernama manusia. Kemudian Rohana Jalil sambung, uh, dia nak pergi kepada chorus tu, dia kata apa? Saya sebut, saya tukar mic. Usahlah kita harapkan lagi pada mereka kata simpati, ucapan di bibir lembut meniti, tidak semestinya pengucapan di hati. Dia kata tu saya duk harap dah lah kat depan ni, tu saya duk harap lah. Okay. Sudah sampai masanya kita menentukan kehidupan kita sendiri. Kita buat bisnes, kita cari duit, kita bekerja sungguh-sungguh, tak saya tak peduli lah. Selagi mana kita berkiblat kena orang politik, selagi itu mereka besar kepala. Ada yang kalah masih lagi gah mengatakan mereka kuat dan mereka nak menentukan semuanya. Ada yang telah ditumbangkan masih lagi belagak macam mereka itu tidak pernah buat apa-apa. Ini yang berlaku dalam politik kita sekarang. Sampai bilakah mereka ini akan sedar bahawasanya betapa rakyat dah jemu dah. Tapi lah, nak kata kat mereka pun tak boleh. Sebenarnya ramai lagi rakyat yang tak jemu. Yang jemu tu adalah dalam 10%. Mostly tak jemu lagi. Mostly kalau kita buka dalam Facebook, dalam Twitter, tajuk politik lah yang paling orang suka sekali. Kan? Kita bercakap, saya dikelilingi kawan-kawan dan saya yakin tuan-tuan bersama lah. Rakan-rakan di Facebook, kalau sehari tu 5 status, 6 status pasal politik. Kan? Kadang-kadang kita jadi meluat. Tapi tak gamak nak habaq kan. Jadi dah tu, kehidupan kita bukan sekadar politik. Banyak lagi benda lain kita nak buat. Kita nak tambah ilmu, kita nak berkawan dengan orang, kita nak pergi futsal, kita nak pergi semayang, kita nak pergi tolong orang kenduri, kita nak pergi basuh kereta, kita nak pergi dengan anak-anak. Banyak benda boleh buat lagi lah. Ni sampai siang malam ni kadang-kadang saya tak tahu nak kata lah, get alive lah. Selagi mana kita menunjukkan kita punya kiblat, ketaksuban, minat kita terhadap mereka itu, selagi itu mereka akan besar kepala. Cuba kita tinggalkan mereka sekali, kita tengok apa yang nak jadi. Cubalah kita tinggalkan mereka sekali seperti mana mereka tinggalkan kita berkali-kali. Cuba kita buat. Tengok apa nak jadi. Tuan-tuan, kemudian bila masuk dekat chorus tu, Tok Ki ambil kot kan kat chorus tu. Tapi tak pernah nak tarik Tok Ki punya, lagi tinggi sangat.
hari ke hari. Kan? Hanyalah kita, sesama kita, yang memahami erti derita. Samalah kita, ayo semaikan naluri cinta kemanusiaan. Hanyalah kita, sesama kita, yang memahami erti derita. Samalah kita, ayo semaikan naluri cinta kemanusiaan. Kemanusiaan. Hanyalah kita, sesama kita. Kita, rakyat. Hanyalah kita, sesama kita, yang memahami erti derita itu. Mereka boleh cakap apa saja. Kami memahami keluh kesah kamu. Kami faham kesusahan rakyat. Berapa persen kamu faham? Kami memahami keluh kesah rakyat. Kami mendengar derita rakyat. Berapa persen kamu faham? Kamu pernah duduk dengan orang kehilangan pekerjaan yang tak tahu pun esok nak bagi makan apa ke anak-anak? Kamu pernah duduk dengan orang yang hutang dia bertimbun dan dia kehilangan pekerjaan yang dia tak tahu mana nak talau, mana nak tuju? Ini yang sedang kita hadapi sekarang. Jurang antara kita terlalu besar bila kita buka dalam grade penggajian para menteri, para orang politik. Kita rasa macam, ya Allah, jauhnya lari. Orang politik tidak perlu pendidikan yang tinggi. Kalau dia ada pengaruh, kalau dia ada kedudukan, kalau dia ada sokongan, dia boleh pergi jauh. Dia boleh memakan gaji yang besar. Dia tak ada macam kita. Grade 19 sekian-sekian kedudukan, sekian-sekian pendidikan, grade 29 sekian-sekian pendidikan, grade 41 sekian-sekian pendidikan. Dia tidak perlu begitu. Ada satu dua orang sahabat saya yang baru habis housemanship, doktor kan, masuk jadi doktor, gaji tak banyak mana pun, kerja sampai ke siang malam, kena maki lagi. Ini kita rasa tak adil dengan orang lain yang memegang gaji puluhan ribu, tapi yes, kita tak tahu apa dia buat. And yet mereka menyalahkan kita. Berapa banyak kita faham. Sebab tu dalam lagu chorus tu Tok Ki kata, hanyalah kita, sesama kita yang memahami. Sebab tu bila keluh kesah rakyat, yang turun dan bantu dengan cepat rakyat. Berapa kali dah Ustaz Abid Liu mengalahkan para menteri ini di dalam urusan untuk menyelamatkan rakyat, sedangkan mereka masih berkira-kira dengan bajet, masih berkira-kira dengan pembentangan, masih bincang tentang AJK, masih bincang tentang logo apa nak lekat dekat mereka punya bantuan itu. Ustaz Abid Liu tak memerlukan semua itu. Start enjin, jalan, sampai. Ini yang rakyat Malaysia tak nampak lagi benda ni. Saya yakin lepas video ni publish, saya tak mau baca komen. Cuma saya kena maki, saya tak mau. Saya cakap tu ya. Kan? Jadi, ini yang sedang berlaku sekarang. Susahnya. Tuan-tuan buka di media sosial. Bila ada adik-adik yang sakit, memerlukan pembedahan buah pinggan dan jantung. Berapa ramai orang berpusu-pusu bantu. Sesama kita faham derita itu. Tetapi bila melibatkan mereka, sukarnya kita rasakan bantuan itu. Kita seolah-olah mengemeh kepada mereka. Nak keluarkan duit poket sendiri untuk bantuan pun, kadang-kadang kita rasa sangat sukar dan berat. Kalau ada pun, yes, pastinya ditonjolkan. Mungkin itu politik kita diajar begitu. Mungkin lah. Ini memerlukan mereka kena juga show something. Tapi tak apalah mereka bagi. Tapi nak bagi tahu, susahnya tuan-tuan. Sejauh mana apa kita hampa faham. Tapi apa tak faham pun. Macam mana kita nak sedangkan yang tu? Kadang-kadang saya rasa macam, what for puluhan ribu, sedangkan awak sudah ada bajet yang asing untuk awak bantu orang, awak sudah ada elon yang asing untuk awak buat sekian-sekian jawatan dan buat sekian-sekian kerja dan sebagainya. Kadang-kadang kita rasa macam terlalu jauh. Adakah politik ini diadakan oleh kamu, kedua-dua pihak, untuk membentang kekayaan sesama kamu dan keluarga kamu dan para kroni dan sahabat kamu, sedangkan kami rakyat yang di bawah yang tidak ada pengaruh, yang tidak ada pertalian apa-apa, kita hanya menjadi pembayar sewa kepada rumah yang bukan pemilik mereka. Itu situasi sekarang. Sebab tu kita minta kalau boleh ahli politik sedar lah. Tapi nak suruh mereka sedar, mereka bukan dengar kata-kata kita. Mereka tak peduli pun. Mereka tak pernah peduli pun. Maaf sebut, tak pernah peduli pun. Jadi apa yang kita boleh buat di peringkat bawahan macam ni, saya lah yang boleh buat di peringkat bawahan macam ni. Kita mungkin tak boleh ubah orang atas. Kita boleh ubah orang bawah. Sesama kita kuatkan soft kita. Tuan-tuan yang menonton video ini, kalau tuan-tuan ada bergaduh dengan kawan-kawan tuan-tuan yang parti lain, mesej dia balik. Ikatkan semula ikatan silaturahim.
Kalau dah bertengkar dengan adik-beradik, pak mentua ke ayah sendiri ke sebab politik, mesej di semula, minta maaf dan kita hubungkan semula silaturahim sesama kita. Di masjid kalau ada bergaduh disebabkan berbeza warna dan parti politik, pergi bersatu semula. Kita rakyat kena bersatu. Nak berpisah sebentar, masa nak undi pilihan raya, berpisahlah sebentar. Berkempen dan berpolitiklah secara matang. Lepas tu kita bersatu semula. Rakyat kita kuat. Kalau kita menunjukkan kepada para pemimpin, tak kira pembangkang atau kerajaan yang kita telah jemu dengan permainan mereka, tinggalkan politik sampah dan murah itu, teruskan bekerja. Itu yang kita nak daripada mereka. Kalau tidak tuan-tuan, sampai bila pun kita masih berada pada tahap dan takut ini, tuan-tuan, bacalah berita. Sedanglah kita sekarang berada dalam fasa yang cukup parah. Sebab tu dalam awal tadi saya katakan, mental health di Malaysia kita mengunjurkan dia akan naik pada tahap yang kemuncak satu hari nanti. Kalau kita tak benar sekarang. Saya mungkin boleh cakap macam ni. Saya masih ada pekerjaan. Saya memikirkan kawan-kawan yang kehilangan pekerjaan, yang ada tanggungan, yang rumahnya dilelong, keretanya ditarik, anak-anak nak sekolah. Macam mana nak hidup, tuan-tuan? Kadang-kadang kita fikirkan, ya Allah, beratnya ujian ini kepada mereka. Kucing gaduh kat bawah, tuan-tuan dengar. Itulah yang sedang kita hadapi sekarang. Sebab tu bagi saya, lagu Naluri Cinta nyanyian Tok Ki dan Nurhana Jalil itu meninggalkan kesan yang cukup mendalam, yang mudah-mudahan tuan-tuan dengar lepas ni kita fikirkan. Itu tafsiran saya, mungkin saya salah, tapi yes, orang politik, awak kena berubah. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sikit.